10 ciri ni sepatutnya 10 ciri ni sebenarnya kalau ada pada diri kita, kalau 10 ciri tu ada pada diri kita, bermakna kita akan menjadi lebih mudah untuk mendekati pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala, dan kehidupan kita akan jadi teratur. Kehidupan kita akan jadi teratur lah sebab kita hamba Allah kan. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi bila kita dekatkan diri dengan Allah, insya-Allah kehidupan kita akan jadi lebih teratur. Okey, yang pertama, apa 10 peribadi mukmin tu? Yang pertama adalah akidah yang sejahtera. HQ kat mana ni? HQ kat Pengkalan Cepa, Kelantan. HQ dekat Pengkalan Cepa, Kelantan, Cik De Bunga. Okey, dekat Facebook Hazman. Waalaikumsalam. Terima kasih semua join live Nurul. Okey, kita sambung okey. Akidah. Okey, yang pertama 10 sifat peribadi mukmin yang pertama adalah akidah yang sejahtera. Akidah yang sejahtera, ya. Apabila kita mempunyai akidah, pegangan yang benar dan jelas, maka mengharungi kehidupan bukanlah sesuatu yang sukar buat kita. Ha, betul. Sama juga macam dekat tempat kerja ke, dekat mana-mana bila kita ada matlamat yang jelas, bila kita ada akidah. Akidah ni kita kata pegangan. Pegangan kita dalam kehidupan kita. Syakir Rosli, waalaikumsalam. Okey, bila kita ada akidah, bila kita ada pegangan yang kuat, nescaya untuk mengharungi kehidupan ni kita akan rasa mudah. Kita akan rasa lebih bersemangat untuk harungi kehidupan. Okey. Jika kita lelah ataupun penat dan rasa gelisah, maka kita yakinlah bahawa Allah sentiasa ada bersama kita. Bila akidah kita kuat, bila akidah kita kukuh, kepercayaan kita kepada pencipta kita tu kuat, secara automatiknya kita akan yakin Allah ada sentiasa bersama kita. Bahkan jika kita mempunyai akidah yang sejahtera ni juga, kita akan mempunyai matlamat yang jelas, perancangan hidup yang teratur, kerana kita yakin Allah akan mengira setiap saat dalam kehidupan kita. Okey, sebab itulah pentingnya kita kena ada akidah yang sejahtera. Maksudnya akidah yang mantap, kepercayaan kepada Allah yang utuh. Maksudnya kita percaya setiap benda yang Allah takdirkan pada kita ni semuanya baik-baik belaka. Okey, yang kedua adalah ibadah yang sahih. Lepas pegangan kita kepada Allah, yang kedua adalah ibadah yang sahih. Sebab kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang kedua adalah ibadah yang sahih. Memandang kepada ciri yang kedua ni sebenarnya memudahkan kehidupan kita. Kita hidup mengharungi cabaran dan pelbagai mehnah dan tribulasi. Betul, dalam hidup ni macam-macam dugaan yang kita tempuhi, macam-macam dugaan yang akan kita lalui. Kita hidup mengharungi dengan memahami tuntutan ibadah serta konsep yang sebenar, maka kita tidak akan tersasar daripada matlamat hidup kita. Bila kita faham kenapa kena beribadah kepada Allah, kenapa Allah ciptakan kita, jadi kita tidak akan tersasar daripada matlamat sebenar kita. Apabila kita memandang kehidupan kita itu sendiri sebagai satu ibadah, bila kita tengok kehidupan kita, aktiviti seharian kita tu semua ibadah, maka kita akan terhindar daripada melakukan perkara yang sia-sia dan merosakkan. Betul. Setiap yang kita buat ni Allah pandang. Setiap yang kita buat ni bila niat kerana Allah, kita akan dapat pahala. Dalam seharian kita 24 jam yang kita ada tu, bila kita rasa itu satu ibadah, kita akan buat betul-betul. Kita akan tidak mengsia-sia dan merosakkan kehidupan seharian kita. Okey, yang ketiga adalah akhlak yang mantap. Akhlak yang mantap. Bila kita ni berpegang kepada kepercayaan kepada Allah, berpegang kepada ibadah yang sahih, secara automatiknya akhlak kita tu akan mantap. Akhlak seorang hamba Allah yang patuh kepada suruhan Allah, akhlak dengan ibu bapa, akhlak dengan orang yang lebih tua. Jadi akhlak yang mantap. Rasulullah SAW itu sendiri diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dengan mempunyai akhlak yang mulia lagi mantap, pribadi kita akan terjaga serta darjat kita di kacamata masyarakat bumi dan langit akan meningkat. Bila kita ni seorang yang berakhlak mulia,
sopan santun, jaga adab dengan orang tua, secara automatiknya orang akan suka tengok kita. Mak ayah pun pandang kita dengan, ya Allah bagusnya anak aku, orang sekeliling, jiran-jiran tengok kita, bagusnya budak tu beradab. Jadi dengan akhlak kita yang mulia, sukar untuk timbul pergaduhan, sengketa dan sebagainya. Betul, bila kita ada akhlak, orang tengok kita pun tak ada rasa nak marah, tak ada rasa sakit hati, tak ada rasa cemburu ke. Orang akan tengok dengan pandangan yang bahagia. Okey, yang keempat adalah luas pengetahuan. Sifat pribadi mukmin yang keempat adalah luas pengetahuan. Siapakah yang dapat menyangkal bahawa kehidupan ini perlukan ilmu pengetahuan? Siapa rasa nak hidup dekat dunia ni tak perlu pun ilmu pengetahuan? Sebenarnya setiap sesuatu yang kita nak buat tu kita perlukan ilmu. Nak buat bisnes kena perlukan ilmu, nak sambung belajar kena ada ilmu, nak buat apa, nak baiki kereta kena ada ilmu, nak jadi doktor kena ada ilmu. Semua dalam kehidupan kita ni kena ada ilmu. Tanpa ilmu pengetahuan, manusia hanya akan menjadi hamba kepada manusia yang lain. Betul. Kalau kita tak ada ilmu, kita akan mudah ditipu. Kita akan diperkotak-katikkan dengan mudahnya. Orang suruh buat tu, kita terus buat sebab kita tak ada ilmu. Tetapi dengan ilmu pengetahuan, manusia akan berjaya menguasai dirinya dan mendekatkan jiwanya dengan Allah. Betul. Bila kita ada ilmu, kan kita ada ilmu sifat Allah. Bila kita belajar tentang ilmu-ilmu Allah, secara automatiknya kita akan rasa dekat dengan Allah. Kita akan rasa nak mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itulah pentingnya ada ilmu. Ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Dengan ilmu pengetahuan juga, manusia dapat memahami dan berpegang teguh dengan keimanannya kepada Allah. Betul, kita boleh cakap aku beriman kepada Allah, tapi mana ilmu? Mana ilmu kita beriman kepada Allah? Macam mana nak jadi seorang hamba yang beriman? Kena ada ilmu. Macam mana nak jadi hamba yang Allah sayang? Kena ada ilmu. Okey. Dah yang keempat. Okey, yang kelima pula, sihat tubuh badan. Orang kata kalau harta penuh satu dunia, badan tidak sihat, tidak berguna juga. Betul. Betul sangat. Kalau duit berjuta-juta, harta banyak, kereta besar, rumah besar, tapi kita sakit, terlantar atas katil, terlantar tepi dinding, jadi tak ada guna. Tak ada guna semua harta yang kita ada. Badan yang sihat adalah antara tiang kebahagiaan hidup yang penting. Betul. Orang kata biarlah kita kurang sikit pun harta, kita tak kaya raya, tapi badan kita sihat, kita boleh menjalani kehidupan seharian, insya-Allah kita akan lebih bahagia. Apa maknanya jika kita hanya terlantar sakit di atas katil, walaupun dalam bilik tu penuh dengan harta? Kita tengok sekeliling kita penuh harta, tapi kita duduk atas katil tak mampu nak buat apa-apa, tak berguna. Kita perlu menjaga kesihatan kita dan memberikan badan kita haknya. Betul. Atas badan kita ni pun, dia pun ada hak. Jangan sampai kita obesiti, jangan sampai kita makan yang tak ingat dunia, mendatangkan pelbagai penyakit kepada badan. Itu macam kita yang menganiaya badan kita sendiri. Okey, yang keenam adalah mampu berdikari. Betul, kita bila dah dewasa, bila dah besar ni kan, kita perlu cuba untuk jadi seorang yang berdikari. Jangan harapkan mak ayah, jangan harapkan orang lain, sebab Allah bagi anggota badan kita sama dengan orang lain. Jangan minta duit dengan mak ayah, jangan malas bekerja, jangan maksudnya kita hidup berdikari. Yang keenam adalah mampu berdikari. Ya, adakah anda hendak hidup bergantung kepada manusia lain semata-mata? Antara yang membuatkan kehidupan anda bermakna ialah anda mengauk hasil daripada titik peluh anda sendiri dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, bila kita buat satu-satu kerja dengan usaha kita, dengan titik peluh kita, bila kita dapat hasil, secara automatiknya kita akan rasa gembira, kita akan rasa seronok. Sebab itulah Allah perintahkan untuk kita berdikari. Apabila anda tidak bergantung kepada manusia lain, anda akan boleh menyusun hidup anda dengan baik dan mengaturnya dengan acuan anda sendiri. Betul. Bila kita hidup berdikari, sahabat-sahabat,
kita tak bergantung dekat orang lain. Kita ada matlamat hidup kita sendiri, kita ada perancangan hidup kita sendiri. Cuba sahabat bayangkan kalau kita bergantung dekat orang lain. Kita nak pergi dekat sini, kena ajak dia. Kita nak pergi sini, kena dia teman kita. Jadi terhad. Setiap pergerakan kita tu akan jadi terhad. Okey, yang ketujuh adalah melawan nafsu. Sifat peribadi seorang mukmin yang baik adalah dia mampu melawan nafsu dia. Sebagai seorang yang ingin hidup dalam keadaan sejahtera dan selamat, maka kita hendaklah melepaskan diri daripada cengkaman hawa nafsu. Betul. Allah perintahkan untuk kita kawal nafsu kita. Kan manusia ni terlalu banyak nafsu. Nafsu shopping, nafsu nak barang-barang mewah, nafsu nak makan banyak. Terlalu banyak nafsu yang menguasai dalam diri kita. Jadi, kita yang kena kawal nafsu tu. Semua orang ada nafsu, tapi berjaya tak seorang manusia, seorang mukmin tu untuk kawal nafsu dia. Jika kita berjaya untuk melepaskan diri dari cengkaman hawa nafsu, kehidupan kita akan menjadi lebih bererti dan mendapat redha ilahi. Jika tidak, nafsu yang merupakan teman manusia sepanjang masa akan menjadikan kita sebagai hambanya. Pernah dengar tak manusia jadi hamba nafsu? Manusia, dia ikut semua nafsu dia nak. Itu yang dipanggil sebagai hawa nafsu. Sebagai hamba nafsu. Maksudnya dia tak mampu nak kawal nafsu seharian dia. Nafsu tu yang kawal dia. Nak apa-apa kena buat dia. Macam itulah. Kita kena berusaha jadi mukmin yang baik, yang mampu melawan hawa nafsu. Okey, yang ke-8 pula. Yang ke-8 adalah sangat menjaga masa. Betul. Kita kalau nak jadi mukmin yang baik, kena menjaga masa, kena menepati masa. Ini merupakan satu ciri yang teramat penting. Allah sendiri ada menyatakan bahawa manusia itu ramai yang berada dalam kerugian kerana kealpaannya menjaga masa. Macam surah Al-Asr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali mereka yang kecuali mereka yang menepati masa dan berpesan-pesan pada kebenaran. Masa hakikatnya adalah seperti nyawa kita. Masa ni macam nyawa kita. Kita tak boleh nak ulang dah. Sekarang Nurul umur 25. Nak ulang balik lah masa umur 23 dulu. Rasa macam cepat je. Macam sekarang kan. Macam sekarang kita semua kena PKP, kena berkurung dekat rumah, jadi masa kita yang 2020 ni orang kata terbazir begitu saja. Tak, sahabat-sahabat. Pasti ada benda yang boleh kita ambil dalam tahun 2020 ni. Walaupun kita berada kat rumah, walaupun kita tak boleh melakukan sesuatu dengan bebas, tapi make sure ada benda yang boleh kita buat, ada benda bermanfaat yang boleh kita buat dalam waktu-waktu tersisa ni. Kan 2020 nak habis dah kan? Nak habis dah tahun 2020. Ada lagi 5 bulan. Jadi make sure ada benda yang bermanfaat yang kita boleh buat dalam 2020 ni. Kalau banyak masa dekat rumah, banyakkan masa baca Quran, banyakkan masa tadabbur Quran. Kalau yang kalau yang hilang pekerjaan ke semua tu, gunakan phone. Kan 24 jam kita dengan phone kan. Jadi terlalu banyak masa dengan phone. Jadi gunakan phone untuk cari duit, untuk cari rezeki. Nak jadi dropship sahabat Inur pun boleh. Macam kami dekat sahabat Inur ni, terlalu banyak masa kami dihabiskan untuk kelas. Jadi kami tak rasalah macam malam pun kami ada kelas. Kalau sahabat-sahabat rasa tak ada benda yang bermanfaat nak buat dalam cuti ni, nak buat sempena berada di rumah ni, boleh join dropship kami dan kami akan ajar sahabat-sahabat dan kami akan kongsi ilmu dengan sahabat-sahabat. Jadi insya-Allah ada something yang sahabat-sahabat boleh dapat daripada duduk scroll phone saja-saja tu kan. InsyaAllah. Kalau sahabat-sahabat berminat untuk jadi dropship kami, tinggalkan nombor phone pada komen ataupun pergi dekat page IG ke Facebook kami, tinggalkan nombor telefon dan tim kami akan kontak sahabat-sahabat. Okey. Kita teruskan, okey. Kita teruskan yang ke-9. Yang ke-9 adalah tersusun urusannya. Tersusun urusannya. Manusia yang tidak mempunyai perancangan sebenarnya sedang merancang untuk gagal.
Betul, ada patah mengatakan if you fail to plan and you plan to fail. Betul, maksudnya kalau kita gagal untuk merancang, maksudnya kita sedang merancang untuk gagal. Jika kita mempunyai perancangan yang baik, masa kita tidak akan terbuang. Betul. Syakir Rusli kata sangat bermanfaat. Betul. Kalau macam Lady Boss kami ajar, kalau macam founder Sahabat Inno selalu ajar, nak jadikan kehidupan harian kita tu tersusun, kita buat list to do. Buat to do list. Buat to do list, kita tulis apa yang kita nak capai, apa yang kita nak buat dalam hari tu. Dalam setiap hari tu kita buat to do list. Barulah kita akan rasa kehidupan kita tersusun. Tak adanya macam kalau tak ada senarai, kalau tak ada list nak buat apa, hari tu berlalu dengan begitu saja. Dah petang dah. Dah nak habis waktu kerja dah. Apa yang aku buat hari ni? Apa yang tugasan yang aku dah selesaikan hari ni? Jadi, manusia yang mempunyai perancangan yang baik, masa kita tidak akan terbuang. Okey, nombor 9 Syakira. Nombor 9, tersusun urusannya. Bila kita nak jadi seorang mukmin yang baik ni, kita kena ada perancangan. Kita kena susun kehidupan seharian kita tu macam mana. Bila kita mempunyai perancangan yang baik, masa kita tidak akan terbuang. Malah keadaan yang kita lihat sempit, kalau kita mempunyai perancangan yang baik, maka kita akan nampak peluang dan kerja yang boleh kita raih. Betul. Kalau macam kita tengok hari ni, aku sangat busy hari ni. Hari Khamis ni aku banyak benda nak kena buat. Kita rasa macam serabutnya banyak benda nak kena buat. Tapi cuba kita duduk, tenangkan diri, kita list. Kita list, rupanya ada lagi masa free yang aku boleh gunakan untuk benda lain. Betul. Kadang kita sangat banyak benda yang nak dibuat, tapi kita bazirkan masa. Jadi bila kita list, bila kita buat list to do, kita akan nampak, ada lagi lah masa untuk kita rehat, untuk solat, untuk benda yang rasa serabut tu akan jadi tenang. Okey. Tersusun urusan juga akan melancarkan kehidupan dan menghindarkan kita daripada keserabutan. Betul. Bila kita ada jadual dalam kehidupan, kita akan follow jadual tu. Bila kita follow jadual tu, satu-satu dah selesai. Bila dah selesai, kita tick. Bila dah selesai, kita tick. Alhamdulillah, akhirnya siap tugasan kita. Bila ada jadual ni, automatik kita akan rasa tak serabut lah. Kalau tak ada jadual, nak buat yang mana satu dulu, nak buat yang mana ni. Sekarang dah pukul 11 dah. Sekejap lagi nak rehat pukul 1. Jadi kita akan rasa berserabut dan kita yang stres akhirnya. Okey, yang ke-10, yang paling last sekali. Ciri seorang mukmin yang baik adalah bermanfaat kepada orang lain. Kan sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Apabila kita berjaya menjadikan diri kita manfaat kepada orang lain, maka Cik Fa, betul sungguh Mek Nurul. Ya, betul Cik Fa. Apabila kita berjaya menjadikan diri kita bermanfaat kepada orang lain, maka kehidupan kita akan menjadi lebih bermakna dan bahagia. Betul sahabat-sahabat. Lagi-lagi waktu sekarang kan. Waktu sekarang ada yang tak dapat, ada yang ada yang tak cukup makan. Ada yang tak boleh nak beli beras, tak cukup makanan asasi. Jadi kita yang ada rezeki lebih ni, kita cuba berkongsi dengan mereka. Bila kita berkongsi dengan dia orang kan, kita akan rasa, macam mana nak cakap, kita akan rasa bahagia. Kita akan rasa suka dia dapat hasil titik peluh kita, kita share dengan orang lain. Kita dapat bagi bantuan pada dia kan. Apabila kita bermanfaat kepada orang lain, maka masyarakat akan menyukai kita. Betul. Kalau kita bagi sumbangan dekat orang, adakah orang nak marah dekat kita? Lagi dia hormati kita, lagi dia suka pada kita. Malah peluang untuk kita berubudiah kepada Allah akan menjadi lebih luas. Kita nak buat baik ni lebih luas. Jadi kita juga berpeluang menyebarkan Islam melalui peribadi kita. Betul. Bila kita buat baik dengan ramai orang, orang akan tengok akhlak kita. Oh, macam ni Islam ajar. Islam ajar dia macam ni buat baik dengan orang, bagi manfaat kepada orang lain. Secara automatik bukan dia suka pada kita je, dia akan nampak Islam yang kita bawa. Okey sahabat-sahabat. Last yang ke-10 tadi. Itulah 10 ciri yang Nurul nak sahabat-sahabat cek dalam diri kita. Dalam diri kita semualah, termasuk Nurul sekali. 10 ciri tadi perlu ada dalam diri kita. Patut ada dalam diri kita.
10 tadi tak boleh pilih nak ibadah yang sahih je, nak akhlak yang mantap je, tak boleh pilih. Okey Nur Syakira, terima kasih sangat. Listkan satu-satu. Terima kasih. Okey, semoga apa Nurul cakap tadi, okey. Kita tak boleh pilih antara ke 10 tu kita nak 5 je. 5 lagi tak nak. Tak boleh. Cuba memang sangat susah, tapi kita cuba untuk terapkan 10 ciri peribadi mukmin yang baik itu dalam diri kita. Kita berusahalah untuk jadi seorang mukmin yang baik. Jika kita berjaya melengkapkan diri kita dengan 10 ciri-ciri ini, maka tidak mustahil untuk kita mencapai kehidupan yang bahagia, bermakna, tenang dan menyenangkan. Wallahu alam. Okey, setakat tu dulu sharing Nurul pada tengah hari ni. InsyaAllah akan ada pula live daripada tim lain, daripada sahabat lain pukul 2.30 nanti. Terima kasih sahabat-sahabat yang join live Nurul daripada awal sampai akhir. Semoga apa yang Nurul share tadi ada sedikitnya, walaupun sikit pun ada manfaat dia untuk sahabat-sahabat yang tengok ni. Okey. Tak dengar suara. Yang dekat Facebook, Cik Ifah kata tak dengar suara. Alamak, dah nak habis dah. Tak dengar suara. Okey, okey, tak apa. Yang dekat Facebook ni masalah suara ke? Ya Allah, Nurul share sampai 10 dah. Tapi masalah suara dekat Facebook. Tak apalah. Yang dekat Facebook tu kalau tak dengar sampai nombor berapa, boleh pergi tengok balik dekat IG tau. Oh, dengar. Okey, dengar. Okey, alhamdulillah dengar. Terima kasih semua. Maaf salah silap Nurul kalau ada tersasul bahasa ke, tersilap bicara ke. Kita jumpa lagi next time. Nurul akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berehat semua. Selamat tengah hari.